Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini kita live lagi untuk The Daily Show Madai untuk season yang kedua. Okay, so saya tunggu semua join kita punya live dahulu untuk hari ini. Okay, kita tunggu sebab selalunya bila kita live Instagram akan beritahu kepada kita punya follower yang kita tengah live. So saya tunggu semua join live ni dan tengok dahulu. Ashraf join dah ya? Okay, kepada yang dah join live kami, stay because untuk hari ni kita ada guest yang berbeza daripada sebelum ni. Setiap hari rasa berbeza kan, because guest kita untuk hari ni adalah seorang coach bola, pengurus pasukan bola. So pelik kenapa tiba-tiba kita invite guest pasukan bola, apa tu, pengurus pasukan bola pula untuk hari ni. Okay, so semua stay. Kepada yang dah join live kami, boleh tag kawan anda siapa yang ada bisnes untuk mereka promosikan produk mereka ke dalam kita punya platform halalstreet.co.uk. Okay, so kepada yang nak join ke dalam platform kami juga, boleh terus pergi ke kami punya link profile, ada link pendaftaran di situ. Just klik sahaja link pendaftaran halalstreet.co.uk/borang pendaftaran. Ada untuk lebih kepastian boleh pergi ke kami profile. Kami punya profile ada link tu, klik sahaja dan boleh terus register ke dalam Halal Street. Okay, so kami juga nak beritahu kepada anda di mana kita di Halal Street kita membuat promosi kiranya kepada mereka yang ada produk seperti My Mesh Cookies, MH Halim, Gorgeous 50. Kepada anda yang ada produk, boleh request live ini untuk anda promosikan produk anda bersama Mak Dan selama 5 minit. Okay, so tu ada post, saya akan pinkan komen tersebut. Kepada anda yang nak buat promosi bersama Mak Dan, boleh request live ni, kita akan bagi anda promosi produk bersama Mak Dan selama 5 minit. Okay, so stay. Mak Dan akan join live kita pada pukul 5 tepat nanti. So sementara tu video dah standby. Okay, so sementara tu saya akan tunjukkan video untuk anda tengok testimoni vendor yang telah join ke dalam Halal Street. Okay, so tunggu sebentar. Okay, so kepada yang dah join live ni, kepada yang nak tanya soalan boleh tanya juga. Apa-apa soalan yang nak tanya, apa yang anda keliru pasal Halal Street. Mungkin anda setiap hari tengok live kami, tapi kenapa masih belum join ke dalam Halal Street? Boleh tanya soalan dekat sini jika ada apa-apa kekeliruan yang anda hendak tanya. Okay, okay, kita akan playkan video untuk anda tengok testimoni vendor-vendor yang telah join ke dalam Halal Street. Apa yang mereka telah jual ke dalam Halal Street, macam mana perasaan mereka dapat menjual produk mereka ke dalam Halal Street. Okay, video dah standby. Okay, saya akan playkan video untuk anda tengok sebentar ya. Okay, kepada yang tengok live ni, tepat pada pukul 5 nanti baru kita akan invite Mak Dan untuk join live ni. Sementara tu kita akan playkan sound video untuk anda tengok macam mana testimoni, macam mana perasaan vendor-vendor kami yang telah berjaya berjual produk mereka ke UK. Okay, so dah standby. Semua nampak video dekat bawah. Okay, so just enjoy. Apa-apa pertanyaan boleh terus tanya dekat bawah. Saya akan jawab terus selepas video ini atau semasa video ini dimainkan. Okay? Ya. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni, ada yang nak order ikan bilis macam ikan bilis je pun, tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification tu kan, pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap tahu ada.
Saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, Alas ni bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk. Dia. Ya betul. So, Selalu sangat. Lepas tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan padahal bila dapat order tu macam excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percaya lah bila dapat first sale macam is it true orang dari UK nak dari jauh sana nak beli produk kami, that means produk lah duduk kapal terbang. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni ada yang nak order ikan bilis macam ikan bilis je pun tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification dengan pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap tau ada. Saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, Alas ni bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk. Dia. Ya betul. So, Selalu sangat. Lepas tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan padahal bila dapat order tu macam excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percaya lah bila dapat first sale macam is it true orang dari UK nak dari jauh sana nak beli produk kami, that means produk lah duduk kapal terbang. Okay, kita akan tunggu Madan untuk join live kita sebentar lagi. Okay, so tadi adalah video testimoni guest yang dah join ke dalam live stream dan produk mereka telah sampai ke UK. So macam kita tengok tadi, semua orang tak sangka produk mereka boleh jual ke UK. Sebab bukan produk yang gah atau wow pun. Even jual ikan bilis pun boleh sampai ke UK. Even jual konflik soto tak salah saya pun sampai ke UK. Pewarna rambut yang kita tak sangka, pewarna rambut yang di UK ada banyak jual pewarna rambut. Tapi pewarna rambut daripada Malaysia juga orang beli. Kerana pewarna rambut daripada Malaysia adalah pewarna rambut yang halal. Okay. Kepada yang dah tengok live kami, kita akan live dengan Madai. Saya akan invite sebentar je lagi. Dan kepada yang dah tengok ni, anda boleh tag lebih ramai kawan anda untuk join. Tengok kita punya live, bagi tahu kepada mereka Halal Street menawarkan peluang kepada usahawan-usahawan Malaysia untuk memasarkan produk mereka ke UK. Kami akan bantu mereka untuk pasar produk mereka ke UK daripada A to Z. Okay. So, saya akan cuba invite Madan dahulu. Ya. Kita invite Madan dahulu sebelum kita invite guest kita pada petang ini. Hello, Hairul. Apa khabar? Hello, hai Madan. Assalamualaikum. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Actually hari ni saya baru lepas balik pada Basing tadi. Itu yang rasa macam Okay. rasa macam tak berada di dunia nyata. You pergi kat mana kat sini? Saya dekat Bangi Golf Resort. Bangi Golf Resort. Pergi main golf Ya. seram. Itu yang rasa dia okey, tak ada rasa apa-apa, cuma saya rasa macam bukan berada di dunia yang nyata. Macam You tak cakap apa awal tu? kan? Macam mana? Vaksin apa?
Saya tadi Sinovac. Sinovac. Alhamdulillah. Kali makin ramai lah panggil bulan Julai ni, ramai sangat dah dapat panggil lah. So alhamdulillah. Terkagum Madan dengan cara pengurusan dia sangat-sangat efisien, laju tau. Tadi setengah jam je settle semua. Sangat laju. Yelah, Okay. alhamdulillah. Saya invite kita punya guest Madan untuk hari ni. Mana guest kita? Tapi hari ni sikit 13,000 kes hari ni Oh, saya ingat semalam dah catat rekod baru. Hari ni rekod baru lagi. Macam mana ni? Takut Okay, kita tunggu guest kita join. Saya dah invite dah guest kita. Okay, alright. Okay. Itu dia Madan. Kita cantik punya guest untuk hari ni. Assalamualaikum. Saya perkenalkan dahulu Coach Zainal dan ini adalah Mak Dan. Ya, saya. So, saya serahkan kepada Mak Dan untuk teruskan The Daily Show bersama Mak Dan untuk season kedua. Okay, bye. Okay, Hairul, terima kasih dan Assalamualaikum. Welcome to the Daily Show bersama saya Mak Dan, 15th of July pukul Waalaikumsalam 5.02. warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita bersama dengan Coach Zainal. Nuri. Apa Ya, khabar? saya. Alhamdulillah sihat. Boh, apa khabar, Boh? Alhamdulillah sihat. Dia ada di mana? Ada di Kelantan ke mana? Ya, buat masa sekarang ni saya di Kota Baru Kelantan lah. Sebab yang saya tahu coach ni adalah coach daripada satu akademi di Kelantan, betul? Ya, betul. Akademi bola lah. Bola sepak Kelantan United. Tu boleh tak bagi terangan sikit ataupun macam perkenalan diri sikit, siapa coach, produk apa dan apa coach untuk Kelantan United tu macam mana sebenarnya? Okey, Assalamualaikum pada semua yang menonton dan terima kasih kepada Halal Street yang invite saya ke Daily Show bersama duta kita, Boh Dan. Kelantan dia tak panggil Mat, dia panggil Boh. Bohdan. Bodeh. Bohdan. Okey, so saya Zainal Zuri daripada Titan Sport. So syarikat ni adalah pengurusan pembangunan sukan. Okey, kita punya tapak sebenarnya di Melaka, tapi disebabkan pandemik ni saya terpaksa duduk di Kota Baru ni lah, tak boleh nak start lagi. Jadi dalam masa yang sama rezeki tu datang, ada pihak daripada Kelab Kelantan United minta bantuan saya untuk lengkapkan pelesenan dia. Jadi saya uruskan akademi bola sepak Kelantan United. Jadi kategori pemain tu bawah 12 tahun. Pembangunan bola sepak. Faham. Jadi memang kalau Mak Salih panggil macam grassroots level lah. Maknanya Ya, betul. Anak-anak Kelantan, so untuk train up untuk main ke dalam tim Kelantan lah. So sekarang ni dalam akademi bola sepak tu how many berapa anak-anak Kelantan yang sekarang ni dalam akademi tu? Setakat ni yang berdaftar 46 orang. Tu termasuklah bawah 10 tahun hingga 12 tahun. Dan saya ada 5 pembantu jurulatih. Dan syarikat saya Titan Sport ni lah yang menguruskan aktiviti kelab tu, akademi tu. So sekarang ni dalam pandemik, apa yang korang boleh buat sebenarnya? Tak banyak, hanya bertegur sapa melalui online coaching lah, kita buat macam tu. Ada seminggu sekali sesi atau seminggu 2 kali. Lepas tu setiap hujung minggu tu kita akan buat dia punya penilaian balik lah macam mana. Ya, walaupun tak dapat sambutan keseluruhan pemain, tapi ada juga pemain yang sanggup spend masa untuk dia orang tingkatkan dia punya skill. Kalau boleh dia tak nak hilang dia punya skill tu. Ya. Yelah, faham lah, walaupun macam mungkin tu macam boleh tunjuk dia punya effort ataupun macam dia punya semangat lah. Itu pandemik masih nak belajar online untuk dapat. Kita kongsikan beberapa video latihan yang ada yang kita bagi sendiri, ada yang kita share daripada YouTube. So kebanyakannya dia orang boleh ikut lah. So ada aktiviti-aktiviti yang boleh buat untuk anak-anak. Ya. Paling utama kita nak elakkan dia orang tu overweight sepanjang pandemik ni. Okay. Betul. Untuk skill tu dalam masa yang sama dia develop dan tak hilang dia punya skill.
Betul lah, sebab yelah kadang-kadang yelah kita pun ramai orang dah apa ni gain weight over lockdown period sebab yelah it's too easy just to sit down and do nothing lah. It's not Yeah. easy to motivate So- yourself untuk, tapi I nampak ramai lah sebenarnya coach macam coach sendirilah buat over the pandemic, start COVID, dia orang memang buat online, buat Facebook live, Online coaching betul. buat Ada. Benda bagus lah untuk yelah kita nak elakkan generasi ni jadi overweight, jadi obese, jadi health problems. Ya. So untuk coach, seorang yang boleh kata yang memang aktif, yang saya percaya yang suka main di luar, yang memang suka main sukan, pandemik ni sebenarnya, lockdown ni sebenarnya mentally untuk coach macam mana sebenarnya? Daripada macam hari-hari suka main kat luar, sekarang ni memang kena kurung dalam rumah. But coach mentally macam mana sebenarnya? Pada saya agak terkesan jugalah, rasa stres pun ada sebab minat kita coaching kan, tiba-tiba kita tak boleh keluar jumpa budak-budak, so orang kata karak dah skill coaching tu. Jadi benda tu kita terpaksa cari inisiatif lain lah dengan adanya teknologi sekarang ni, kita buat online training, jadi itu boleh membantu orang kata menghilangkan sikit tekanan kita tak mampu untuk turun ke padang. Okey. Faham. So tapi sekarang ni saya memang bola sepak memang saya tak ikut, memang saya tak tahu lah, so minta maaf kalau Baik, saya tak ada masalah. yang korang jadi. Tapi level macam bola sepak sekarang ni yang macam Terengganu FC lawan Kelantan FC ke apa, Liga Perdana or whatever lah. Ya, betul. Masih mainkan ke tak sekarang? Ke stop dah? Sebab Sekarang ni dia main tanpa penonton kan? So kita akan start balik Liga pada, tak silap saya 26 bulan. So Kelantan FC akan main lebih awal seminggu. Ya, bulan Julai ni. Jadi ada beberapa tim yang dah buat suri perlawanan persahabatan lah secara tertutup. Sebab masa sekarang ni saya rasa MKN tak benarkan lagi penonton. Faham, tapi so bila Liga start balik, yang tu training semua boleh jalankan kan? Ya, boleh Training secara boleh. Itu secara orang kata tertutup lah. Dia orang punya orang kata dalam camp. Berperingkat juga kan? Berperingkat. Ya, betul. Dah hari ni kita tengok 13,000 kes sebenarnya, sangat takut. Semakin meningkat. Semakin meningkat. Itu yang Kelantan dirisaukan. macam mana sebenarnya? Keadaan Di Kelantan ni macam mana? Alhamdulillah dia masih lagi terkawal tapi ada peningkatan. Terkawal tapi ada peningkatan, itu yang kita cuba untuk elakkan lah. Kalau boleh kita, bagi saya pihak Jurulatih Akademi sentiasa ingatkan pemain dan parents dia supaya dia orang jaga SOP, dan yang paling penting parents tu dia pantau pemakanan anak-anak. Sebab kita kat sini kita nak educate macam mana seorang parents dia mampu untuk support impian anak dia. Kan? So macam zaman dulu kita nak main bola, kalau kita pergi padang tu mak bapak tak tanya pun main bola, main position apa, dengan siapa. So sekarang ni kita nak ubah benda tu supaya kita dapat melahirkan atlet yang orang kata yang rapat dengan keluarga dan dia boleh maju lebih jauh hasil daripada sokongan family. Definitely, dan saya rasa pengalaman saya masa saya kecil pun, parents saya memang ambil tahu. Saya dulu saya nak main bola sepak, tapi dulu saya cricket. Memang saya main cricket, saya main untuk kira kalau di UK the equivalent of main untuk state lah, untuk negeri lah. So bayanglah, satu negara memang kita kena travel. So kalau parents kita tak support ataupun parents kita tak ambil tahu, macam mana kita lagi main? Kita memang gantung kepada parents kita hantar. So that is the make or break lah kadang-kadang. Whether anak you, kadang-kadang anak tu ada skill, hebat main, tapi kerana parents tak ambil tahu pun, parents tak peduli pun sebenarnya, skill dia anak tak boleh terpendam pergi jauh. kat situ je, tak boleh pergi jauh. Betul, habiskan gitu je. Sayang kita tengok ada kawan saya beberapa orang skill tu memang ada. Dapat zaman sekolah, seorang tu dapat trial untuk main untuk akademi Manchester United. Tapi sebab jauh daripada rumah kita, mak ayah dia macam tak mau ambil tahu pun, tak ambil tahu, so tak boleh pergilah dan tak boleh dapat, and then goes peluang down the tak wrong selalu path, datang tu. or macam
start overweight, jadi obese, jadi habis Ya, ya. dah. Habis. Sekarang ni habis dah. Jeng habis. So sekarang ni macam cakap pasal apa ni obesity and all these things kan. Coach rasa Malaysia sekarang ni, keadaan di Malaysia in terms of macam childhood obesity, benda-benda macam ni, sekarang ni Malaysia macam mana sebenarnya? Saya sebelum ni kita tengok artikel dan research yang Kementerian Kesihatan buat, boleh dikatakan dalam 6 orang ada satu. Ratio dia 1/6 orang. So sekarang ni dalam kebelakangan ni dia meningkat. Ratio 2/6. Mungkin bila, so yang paling merisaukan kita adalah di waktu pandemik ni, di waktu lockdown ni, kita langsung tak boleh buat apa-apa. Masing-masing takut dan masing-masing tak faham apa yang diorang perlu buat dan boleh lakukan kat rumah sebenarnya. Jadi kat So sini apa yang kita boleh lakukan dekat rumah sebenarnya? So sebenarnya kita pada peringkat awal kita kena pastikan yang adakah kita ni berada dalam keadaan kesihatan yang normal ataupun low risk to high risk punya individu. Okay. Cara dia mudah je. Kita gunakan dua tangan ni, dua jari ni. Jari tengah yang ni, jari tengah bikin masalah. Dah. Dua jari ni. Waktu kita tengah relax macam sekarang ni, letak je dekat bawah ni, check kita punya pulse. Okay, dalam 15 second, berapa pulse you dapat, then times 4. Kali dengan 4. Dalam 15 saat. Sekejap, kita start je. Cuba okay. 3, 2, okay, start. 15 saat ya. Saya cakap stop, you stop. Okay, start. Berapa? 15. Kira anda. 15 times 4, kan? 15 times 4, 60. 60. Okay. So, saya percaya bacaan tu adalah normal dan sihat. Bagi seseorang yang dewasa lah. So that's what? Kalau 60 beats per minute lah. One heartbeat per second. That's normal. Sebab kita tahu Dan ni banyak aktiviti dia. Pergi jalan kat tu, pergi jalan kat ni, buat shooting sana, buat shooting. Jadi anda seorang yang aktif. Bukan orang yang duduk rumah dalam sedentary punya phase kan. Jadi kita kat sini kalau bagi individu yang bacaan resting heart rate dia tinggi, yang tu orang kata disarankan untuk jumpa doktor lah. Ataupun dapatkan. So tinggi tu level mana? So 60, so what? 60 to 70 dia normal? 60 to 100 tu okay, normal. 60 tu level 60 ke bawah, 40 hingga 60 tu level ahli sukan yang orang kata yang terlatih. Oh. So kita macam coach apa? Cik kena tanya. Saya punya lebih kurang awak jugalah. Ya. Lebih kurang jugalah. Okay. Cuma tadi kalau- naik tangga habis naik tinggi sikit. Tapi bagus sebenarnya buat benda macam ni 6 bulan sekali ke apa kan, macam buat medical check up sendiri lah walaupun di rumah macam disarankan 2 kali setahun setiap 6 bulan. Okay, so saya bagilah semua penonton kita sekarang ni boleh buat sendirilah. So 15 second, jari kat sini, count je 15 second, darab nama tu by 4, by 4, dan tengok if it's more than 100, you call the doctor sekarang lah. Okay. Dan cuba mulakan aktiviti dengan lebih orang kata lebih kerak lah. Kan? So kita start. Okay, kita nak tanya sikit. Okay, saya ni masalah saya badan berat badan naik terutamanya di bahagian perut. So exercise apa yang saya boleh buat untuk hilangkan perut ni ya? Okay, nak tanya sikit. Okay, yang paling utama sekali dan kena faham tentang calories yang kita tak burn tu. Exit calories, kan? Okay, so kat situ kalau kita tengok pada awak punya aktiviti tu banyak berjalan. Banyak berjalan tu dikira physical activity boleh dikatakan dengan plus dengan you punya metabolic rate yang tinggi, mungkin disebabkan faktor genetik. So badan you tak gemuk-gemuk, cuma naik tanpa perut lah. Naik perut. Okay. So jadi kat situ kita try susun balik jadual pemakanan kita dan menu tu kalau boleh
cuba kurangkan yang berlemak belah malam lah. Kita start dengan malam dulu. Kalau kita drastically tukar diet plan, kita tak sampai 3 minggu kita akan fast balik sebab tak dapat result. So badan kita perlukan masa untuk respond dengan apa yang kita buat. So saya nasihatkan secara berperingkat lah. So dan disertakan dengan a few exercises yang sesuai untuk beginner. Okay? Untuk beginner. Jangan pandai-pandai tiru, ikut dekat YouTube tu tengok yang ni, oh hebat orang ni buat, so kita tiru. Tak boleh. Tak boleh juga. Kita kena faham kemampuan kita dulu. Dan dekat situ kita ada setiap fasa latihan tu dia berbeza. Ada adaptation, ada untuk beginner, ada untuk intermediate, ada untuk advanced. So kalau macam kita hok dah lama rehat 2-3 bulan, elok buat start daripada hok beginner dulu. Selama 2-3 minggu. Tapi kalau ni macam saya buat jogging je. Kalau buat jogging saja, tapi saya dah jogging dah 6 bulan dah, dah turun-turun pun perut. Jogging tu dia aktiviti untuk burn fat. Dah. So tapi yang sekarang ni yang kita kena tengok visceral fat dalam perut tu. Visceral fat yang di bawah kita punya lapisan kulit dan yang dalam kita punya diaphragm tu. Kan. So dua jenis yang berbeza lah. Dia dua yang berbeza. Jadi visceral fat ni dia berbahaya. Kalau terlalu banyak dia akan mengeluarkan toksik yang boleh mengurangkan keberkesanan fungsi organ dalam tubuh kita. So sebab saya dulu saya ingat cakap dengan seorang, dia cakap macam ni, dia kata macam jenis orang macam ni, macam saya makan banyak, makan tapi tak gemuk pun. Itu tu sebenarnya bahaya juga sebab lemak tu, kalau kita makan benda-benda yang berlemak, lemak tu akan ada dalam badan kita. Macam dia akan dalam darah kita sebenarnya. punya jantung, salahkan kita punya, so yang tu sebenarnya lagi bahaya daripada betul. Kita makan, kita nampak dah lemak tu dekat mana. Kan? Ya betul. Tak? Betul. Jadi kat sini kita kena faham kolesterol tu dia berada dalam darah sebenarnya. Ya, lemak tu lemak lah. Kolesterol tu dalam darah. Betul lah. Jadi kat sini kita kalau boleh kita nak educate kita punya rakyat Malaysia ni supaya amalkan gaya hidup yang lebih aktif supaya dia orang lebih sihat. So, tapi segi macam makanan kita pun, makanan Malaysia pun banyak yang berlemak juga kan. Sampai I suka. Itu memang pengalaman Bohdan duduk di Malaysia ni lagu mana. Okay. Memang tak boleh nak resist lah. Orang kata pergi setiap pergi rumah kawan tu memang dia akan hidangkan makanan sedap. Kita nak tolak takut dia mesra hati. Betul tak? Memang dah. Lagilah duduk lagi bila balik kampung di Terengganu, di Kelantan lagilah. Macam kita pergi rumah, saya pelik dengan baru macam kita pergi ke nak makan orang hati. Macam betul. Dah saya baru lagi kalau musim raya dah baru pergi rumah orang makan lain pula ni. Tapi saya dah belajar dah. Kita pergi rumah orang, kita jangan makan banyak, makan sikit je. Jadi bila anda sedar diri anda ni seorang yang suka makan, anda kena exercise dan lebih aktif. Itu je ubat dia. Jangan beli ubat kat farmasi, tak perlu. Cuma kita kena faham, lagi sekali faham berapa yang kita kena ambil daily calorie recommended tu, berapa yang kita kena burn. Bila kita dah exceed lemak yang sepatutnya ada dalam badan kita, berapa kita kena burn. So itu yang kita kena fahamkan betul-betul. Jadi penting tak yang kita ni memang kita kira kalori yang kita makan? Maksudnya penting tak? Saya rasa tak perlu terlalu obses sangatlah nak kira kalori tu. Tapi segi macam generally basic kita generally kita tahu berapa lah. kan. So untuk peringkat pertama ni kalau macam individu yang ada masalah obesity, saya sarankan supaya dia kawal pemakanan dia pada waktu malam dulu. Dia cuba untuk tukar dia punya menu kepada high fiber dan high protein punya meal dalam portion yang sesuai dan makan lebih awal lah, kalau boleh 3 jam sebelum tidur. Itu je. Pada kalau kita makan nasi kan, kita makan nasi dengan ayam bakar something lah.
Bila kita makan, bila kita habiskan nasi tu, kita jangan kita ambau pula nasi, kita ambau pula ayam tu lagi. Cuba Nasi kenyangkan dengan lauk lah. Tapi kalau lauk air goreng, kalau air goreng pun tak boleh juga. Oh, Kalau yelah, boleh makan ikan lah. Makan ikan. Dia kata. Baru ni saya jumpa, dah lah ni betul lah, tapi jumpa dekat Facebook. Baru ni saya diet juga dah sebelum, lama tahun lepas lah saya diet jugalah. So memang pantang makan nasi, kalau makan nasi sikit je, memang pantang sangat lah. Lepas tu, hari tu kawan datang dengan kari puff. Saya makan 2 kari puff. Lepas tu baca dekat Facebook dia kata satu kari puff ni Satu lebih. sama dengan sesunduk setengah nasi. Bulak Ya. tau. Jadi kita ni baru macam pantas sangat makan nasi, makan satu kari puff tu macam makan sepinggan setengah nasi. Bagak nangang. Jadi kita yang kalau kita ikut yang separuh nasi tu, sebenarnya nasi tu tak jadi masalah pun sebenarnya. Kalau jadi masalah tu lauk-lauk pilihan tu. Apa yang kita nak makan tu, sebab cara penyediaan lauk tu yang jadi isu sekarang ni kat Malaysia. Dengan dia punya gula, dia punya garamnya, dia punya orang kata santan lagi kan. Ada yang penyediaan yang orang kata kalau kita tengok tu memang tak menyihatkan lah. Kalau kita bawa makanan tu pergi ke UK, memang orang UK memang tak makan lah. Apa dia ni? Apa benda ni kan? Jadi Mak Dan tak ada arwah lah sebab bos Dan memang duduk di Malaysia tu kita saya makan. Jadi pengalaman tu ada kan. Jadi untuk the best way is kita amalkan pemakanan yang seimbang. Tak perlu berlapar untuk sihat. Sebab berlapar tu adalah cara yang salah. Sebab badan kita ni dia perlukan nutrition yang baik untuk membolehkan organ kita berfungsi dengan baik. Kalau you tak makan, macam mana you nak dapatkan sumber tu? Jadi so ada setengah orang dia terlalu risau sampai dia stres untuk nak lose weight. Lose weight pula ni dia ada 2 kategori pula. Satu, kurangkan berat badan, kurangkan lemak badan. Dua hal yang berbeza. Dia bahaya juga sebab dia ada obesity. Lepas tu the other side, but the opposite of that is terlalu takut sangat, terlalu mental juga dengan yang anorexic, bulimic, itu bahaya juga. Itu memang. Buang balik, muntah balik, kita tak makan. Menjejaskan career dan social life dia juga. Itu yang kita tak see. Kita tak nak, kita cuba elakkan. Okay, so jadi yang apa ni orang kata everything in moderation. Maknanya kita kalau hari ni kita makan berpada-pada. Kita tahulah sekejap lagi kita kena jogging lebih sikit lagi. Gitu. Kita sebagai Muslim sesuai dengan Halal Street punya mission ke apa. Kita sebagai Muslim, orang kata kita panduan kita adalah Rasulullah SAW kita. Macam mana baginda dia berbuat aktiviti dia setiap hari. Dia kalau kita tengok fizikal pun, kalau kita baca artikel tak ada pun yang keluar yang mengatakan yang Nabi SAW ni tubuh dia tu tough. Kan, six pack semua tak ada. Dia hanya normal biasa je. Jadi benda tu menunjukkan yang penjagaan kesihatan itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Sebab kita akan kita mewakili kita punya agama kita. Kan? Betul. Bijak macam mana pun kita, tapi kalau kita punya present tu macam tak meyakinkan, orang akan mengutuk juga dulu sebelum dengar apa yang kita cakap. Jadi kat sini orang kata penjagaan kesihatan ni adalah sunnah juga sebenarnya. Jadi itu yang kita nak cuba promotekan. Kalau Dan tengok ni belakang saya ni, BS Nutrition ni adalah syarikat pengeluar suplemen sukan yang saya bekerjasama dengan dia untuk program dalam akademi punya plan football physical development. So ni produk yang produk ni whey protein dia untuk apa sebenarnya? Okay, whey protein ni kita bukan sekadar whey je. Kita ada satu lagi hydro. Hydro ni dia punya proses menghasilkan whey tu. So kelebihan hydro whey ni dia punya tekstur dia sangat halus, mempercepatkan proses penyerapan, dan dia tak ada dia boleh friendly bagi mereka yang ada lactose tolerant tu. Kan? Ada alahan
ada setengah orang tu dia bila dia ambil susu dia sakit perut. Dia macam dia diarrhea ataupun dia rasa pening, mual semua. Jadi dengan teknologi hydro ni dia mengurangkan risiko. Jadi kat sini bagi atlet dan individu yang ingin mengawal berat badan dia untuk masa recovery, ini yang kita nak promotekan pada hari ini. So ni memang untuk masa recovery selepas pergi gym Ya, betul. Sebelum pergi gym okay, kalau macam saya duduk di rumah minum air ni, apa akan berlaku? Is advisable or I kena buat something after sebelum minum? Itu macam mana? Of course lah, you kena do something macam sebab sekarang ni first priority kita adalah untuk you sihat, jaga jantung. Yang kedua baru you punya muscle tone tu. Kan? Jadi macam mana pun you kena aktifkan diri awak dulu. Jadi lepas tu susuli dengan pengambilan makanan yang high nutrition untuk recovery. So yang ni adalah yang ni kita punya suggestion pakai yang ni sebab kita tak ada orang kata ban substance yang diharamkan oleh Institut Sukan Negara Malaysia lah. Okay. So yang dia maknanya dia sesuai. Bila dia tak ada bahan-bahan dilarang tu, maknanya dia tak adalah risiko dia, kan? So yang paling penting adalah kita kena mulakan orang kata kehidupan yang aktif daripada sebelum-sebelum ni. Kalau you consume, you tak buat apa-apa, maknanya benda tu just ada kat situ je lah, tak nampak kesan optimum dia, tak nampak. Kalau you push up, bila you ambil benda ni dalam masa 3 minggu, you dapat nampak tone chest. You punya chest tu dah tone sikit. So macam tu. Dia kena buat juga. Kena buat jugalah. Kena buat juga sikit. Kalau buat sit up? Macam kalau buah dan memang kena buat sit up. Sit up dengan lower back extension. Jadi core area tu kena utamakan. Sebab setiap lower back gerakan extension, okay, alright. Dengan sit up. Sebab dia kena pair sekali. Bahagian depan dengan belakang you kena pair sekali. You tak boleh ignore yang salah satu you punya body. Let's say dia punya kalau buat tricep kena buat bicep, kena buat bicep juga, samalah. Ya, betul. Kena sama. Faham. Ya, baru kita seimbang. Sibuk lagi. So, okay, Dok, Coach, ada kalau kita tengok online sekarang ni, ada juga orang selalu DM saya, mereka selalu nampak iklan-iklan online, cara cepat kurus, apa ada ni. I rasa dia tahu dah jawapan Coach, tapi from Coach point of view, your punya opinion, pendapat Coach, benda-benda ni macam mana? Orang kata cara cepat kurus, dapat ni ke memang kurus dalam masa seminggu ke apa? Coach, macam mana sebenarnya? Dan benda ni bahaya ke tak? Okay, pertama sekali saya minta maaf kepada pengeluar atau founder produk nak kurus, cepat kurus ni. Tak ada, bagi saya tak ada isu sebenarnya. Mungkin ada setengah brand tu yang saya tak recommend kepada saya punya klien lah. Okay. Benda ni adalah dia melibatkan kos, kan? Kadang-kadang bila orang terdesak dia sanggup bayar dengan harga yang mahal. Jadi ini adalah bagi dia orang memang dari segi untuk bisnes itu kan memang untung bagi dia. Tetapi yang saya fikirkan sekarang ni adalah individu tu yang bermasalah tu. Kalau dia tak ada duit, macam mana dia nak kurus? Jadi kat sini saya tak salahkan dia orang sebab produk untuk kurus tu tak ada masalah, dia membantu sebenarnya, tapi ada cara yang lebih orang kata tak melibatkan kos yang tinggi untuk kita beralih kepada kondisi badan yang lebih sihat. Contohnya kita, kalau you pernah tengok program The Biggest Loser dulu, kan, trainer tu datang check peti ais refrigerator dalam fridge tu, dia tengok apa yang ada kat dalam. So dia buat sampai dia punya contestant tu macam nangis, tak boleh makan, di craving macam-macam.
itu yang akan bawa masalah. Jadi kat sini bukanlah saya kata tak boleh mengunyah, boleh tukar daripada benda yang manis kepada yang lebih orang yang lebih praktikal untuk achieve you punya goal. Contohnya makan buah yang lebih sihat. Kan? Daripada you makan cupcakes, kita tukar buah. Sedap juga. Jadi penyediaan makanan juga pun kita sarankan supaya ikut portion yang diet, kata yang pyramid tu. So dia ada peratus karbohidrat, fiber, protein. You ikut je yang tu. Okay. Jadi bila you dah biasa, lama kelamaan you dengan sendiri badan you akan faham apa yang you cuba nak buat, iaitu you nak kuruskan. Jadi bila you lakukan calorie deficit tu, pastikan you ambil makanan yang high nutrition. Ada nutrien nutrition yang senang dapat lah. Janganlah you pergi import, pergi beli salmon ke apa. Itu menyebabkan kos yang tinggi lagi. Kita boleh gantikan dengan ikan-ikan yang lain yang ada dekat Laut Malaysia ni. Mengikut bajet yang kita ada lah. Cuma sekiranya individu tu tak mampu nak beli produk tu, so tak ada siapa-siapa yang dapat membantu dia. Betul. Faham dah. Maknanya yelah, dia sebenarnya gantung kepada kita sebenarnya. Macam semua benda lah, macam orang kata skin cepat kaya. Tak ada lah skin cepat kaya. The way to get rich is with hard work. Sama dengan kurus sebenarnya. Tak boleh lah, boleh duduk je di rumah, berpijak di bumi nyata, lepas tu kurus. Kalau orang boleh makan satu pel je jadi kurus, senang lah. Tapi senang. Saya nak jual benda tu. So saya nak makan juga. Itulah. So okay, sebenarnya we're running out of time. But just before we go, produk coach tu sebenarnya di dalam Malaysia selain daripada Halal Street, obviously kita boleh maksudnya coach baru berdaftar dengan Halal Street. Di dalam Malaysia kita boleh dapat mana whey protein, hydro whey protein ni sebenarnya? Okay, so untuk kita punya pelanggan ni, kita dah sedia maklum pada diorang, kita ada beberapa agent di setiap stage dalam Malaysia lah. Jadi bagi yang baru kenal BS Nutrition ni, boleh like page BS Nutrition ataupun follow IG BS Nutrition. So kat situ ada info-info tentang stokis yang ada. So macam saya di Kelantan, bagi orang Kelantan atau kawasan Pantai Timur, boleh direct dengan saya dan kita pun akan lantik ejen-ejen di Terengganu ataupun dan sendiri pun boleh jadi ejen. Okay, yang so dan kat sini kita punya team, coaching team lah. Kat sini kita bukan hanya kita sebenarnya kita tak nak mempromosi sangat kita punya produk ni. Tak hard sangat lah. Kita lebih kepada educate community untuk lakukan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kehidupan diorang, berdasarkan lokasi diorang, usia dan kondisi semasa dia. Jadi selepas tu bila kita dah bagi coaching tips kat dia, dan kita baru sarankan dia untuk ambil kita punya produk. Betul lah, sebab macam coach cakap lah, sebenarnya saya pun kadang-kadang bila kita tengok this generation dengan duduk di rumah main game, dengan kita tengok budak-budak kadang-kadang besar sangat suka makan makanan processed foods, fast food, kadang-kadang saya tak makan, anak saya tak makan sayur, anak saya tak makan buah, anak saya tak boleh makan ni. Sebenarnya masa budak-budak memang saya pun masa budak tak suka nak makan vegetables, tapi kena makan juga. Kita sebagai parents, we have a role to play to make sure anak-anak kita gets enough fruit, enough vegetables a day, enough nutrition. Sebenarnya kita makan fast food yang kita goreng dalam minyak 5 times a day, then anak kita sebenarnya zero getting nothing from the makanan. Sebenarnya kita perlu ada nutrient. Macam coach cakap lah, saya pun tak tahu banyak lah.
but I know we need nutrients, we need vitamins, minerals, and all these things which you do not get from McD, from Burger King, from KFC. You kenyang rasa je. Fast food memang tak ada. Kenyang yang membahayakan lah. Itulah. So, okay, saya nak ucap, yalah, thank you so much. Terima kasih banyak kepada coach kerana luangkan masa dengan kita hari ini. Just quickly before you go, I ask all our guests just to give one small nasihat ataupun a little bit of advice kepada semua penonton kita, something that you picked up, you've learned along the way, that you can share with our viewers. Okay, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Saya nasihat supaya anda lebih orang kata lebih faham tentang pengambilan kalori harian tu supaya anda lebih sihat dan kalau boleh kita tak nak masyarakat kita terutamanya Muslim kalau kita tengok dalam ward sekarang ni majoriti Muslim yang ada kat kurang 100 tu. Jadi so nak tak nak segalanya bermula daripada apa yang kita makan. Okay. So, yang seterusnya anda berhak menentukan apa jua menu makanan pilihan, tapi pastikan ianya sesuai dengan orang kata aktiviti harian anda. Kalau boleh, kalau bukan tak boleh nak makan orang kata chicken chop seminggu sekali tu boleh lah. Bagi saya tak perlu pun nak amalkan cheat day. Bagi saya, sebab saya sendiri pun tak pernah buat cheat day ke apa. Kalau saya rasa saya nak makan western, so saya akan makan pada belah siang lah. Supaya dan kat situ waktu selepas saya makan tu saya ada a few hours lagi untuk saya buat aktiviti dan boleh burn sedikit, at least separuh daripada apa yang saya makan tadi. So pastikan anda berada dalam zon yang sihat dan sentiasa monitor keadaan semasa, condition badan tu kalau boleh biar berada dalam kelompok yang sihat lah. Tak perlu orang kata tak perlu untuk nak habis banyak duit untuk sihat sebenarnya. Yang penting anda faham apa yang anda perlu makan dan apa makanan yang kita perlu makan. Apa yang kita macam coach cakap lah, tak perlu habiskan banyak duit untuk skim cepat kurus ke apa. Ya betul. Just makan sehat lah dan tapi advice tu is bagus lah. Jangan makan pada waktu malam. Kalau makan pada waktu malam, makan awal, makan malam boleh. Elakkan. Boleh lah, benda-benda mengah-mengah. Jangan sapa sangat. Jangan sapa sangat dan kalau 3 jam sebelum tidur. Kalau you suka sapa, nanti sekejap lagi doktor datang sapa you. Itu dia. Okay coach, so terima kasih banyak lah. InsyaAllah kita jumpa nanti lah di Kelantan. Okay, sila like BS Nutrition page, IG dan di Instagram. Okay, Instagram dan Facebook. BS Nutrition lah. Nutrition. Okay. Yes. Thank you coach. Take care bro. Hey, we go. Sure. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, Hairul. Hairul buat dah tadi test tu, yang you test you punya heart rate tau. I dah cuba dah, Madan 15, I 14, rendah sikit. 14? Oh yo. Tapi saya, sebab tu saya tengah live kan, tengah cakap lah. Kita laju sikit. Tapi saya suka episode hari ni, walaupun episode hari ni dia ada kelainan sikit, tetapi I also learn a lot today. Dan kadang-kadang kita macam penonton kita, at least saya harap lah yang tengok tu buat je sikit ni, so at least macam kita ambil tahu sedikit tentang kesihatan kita lah, especially over this pandemic where kita tak boleh nak pergi luar ke apa-apa. So at least kita tahulah, okay lah saya ada dalam golongan yang masih sihat lah, alhamdulillah. So bagus lah, terima kasih kepada coach lah. Bagus, So, ini informasi yang berbeza, mana selalu kita dapat informasi pasal business, pasal pengalaman. Yes. Now hari ini berbeza pasal kesihatan. Dan juga Madan saya rasa juga actually untuk Coach Zainal kepada orang Kelantan yang nak, Coach Zainal dia adalah trainer untuk siapa yang nak kuruskan badan ataupun nak buat six pack, saya rasa boleh direct contact dia siapa yang berada di Kelantan. saya lah nak buat six pack lah. Madan boleh Madan boleh.
Saya boleh tapi nanti saya tunggu Mak Dan baru saya buat. Saya sekarang ni satu pack je. Di mana ada tulis sila like BSFN apa tu? Nutrition.my. nutrition.my. Okay, boleh. So boleh dapatkan apa ni hydro whey protein dekat situ dan boleh apa ni praktikkan hidup yang lebih Sihat. aktif sebenarnya. Betul. Okay, so Madan, rasa hari ni memang banyak sangat ilmu, banyak sangat informasi. So kita boleh end live kita, tapi sebelum kita end kita punya live, seperti biasa saya nak selitkan iklan juga untuk Halal Street. Di mana kepada mereka yang tengok live ni, kepada mereka yang ada produk belum join ke dalam platform kita Halal Street, boleh pergi terus register di kami punya profile, Halal Street punya profile ataupun Madan punya profile. Ada link pendaftaran, terus klik link pendaftaran dan kita akan call ataupun WhatsApp kepada anda untuk join ke dalam platform kami juga. Okay, so yang nak tanya soalan boleh terus tanyakan soalan, boleh DM kami terus dan nanti kita akan share phone number untuk anda call ke nak tanya lebih lanjut mengenai Halal Street. Okay Madan, itu je daripada saya. Okay, Hairul, so terima kasih kepada Hairul, terima kasih kepada coach, terima kasih kepada semua penonton kita. Yelah, we'll be back again same place, same time tomorrow. Kita harap je esok tak lebih daripada 13,000. Kita harap hari ni dia puncak, dia start turun pula, insyaAllah. So anyway guys, take care, stay safe, stay at home, and we will see you all again tomorrow, same place, same time, 5 PM, The Daily Show bersama Mak Dan. Okay guys, Assalamualaikum. Bye, Assalamualaikum, thank you Madan. Bye, thank you Hairul, thank you.